Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini aku nak buat satu lagi review tentang satu lagi counter. Oke, so hari ini aku nak buat review tentang counter Sapura Energy. Oke, Sapura Energy ataupun Sub NRG dalam bursa saham lah. Nama dia, nama ringkas dia. So, aku rasa tak perlu lagi nak terangkan fundamental dia. Okay, Sapura Energy ni di dalam oil and gas lah. Okay, so korang boleh tengok di laman web dia, semua ada. Okay, tentang dia punya investor, asset, semua servis apa yang dia boleh buat, apa yang dia buat lah. Okay, so agak international okay, syarikat ni. Okay, Sapura Energy ni. Aku rasa syarikat Sapura Energy ni agak popular juga. Okay, so kita bagi sedikit tentang dia punya fundamental. Okay, volume ni kita tengok 275 juta. Okay, pembelian 47 juta, penjualan 40 juta. Okay, so ada nisbah lebih kurang 1/10 dekat situ. Okay, so aku rasa pergerakan dia okay, based on the volume. Okay, pergerakan dia mungkin akan okay kalau dia ada dia mungkin akan naik ataupun turun dengan cepat atau sederhana. Okay, so pada quarter report dia pula. Okay, kalau quarter report kita tengok syarikat ni mengalami kerugian yang amat besar pada kuarter yang dalam kuarter yang keberapa ni? Okay, kuarter yang lepas sebenarnya. Okay, so dua kuarter yang terbaru diorang mencatatkan keuntungan. Okay, so bulan 11 ni dia orang akan keluar lagi satu kuarter lah. Okay, untuk kalau dia orang berjaya buat keuntungan, so harga saham ni mungkin akan efek pada harga saham lah. So quarter report, kita tengok sedikit annual report. Okay, so annual report untuk 2021 ni setakat dua kuarter dia orang telah mencatatkan keuntungan 38 juta. Okay, 38 juta dengan pendapatan 2.6 bilion. Okay, besar sebenarnya. Okay, agak besar. Okay. Okay, so kita pergi kepada itu adalah fundamental, sedikit fundamental Sapura Energy. Okay, so syarikat telah membuat keuntungan. Okay, start membuat keuntungan. So kita pergi pada technical analysis untuk Sapura Energy. Okay, so kita tengok carta dia. Okay, so daripada tahun, okay, so sebenarnya daripada tahun, kita tengok carta ni. Okay, syarikat ni tengah, kalau kita tengok sini carta syarikat ni telah mengalami, okay, tengok dia dah naik dekat sini. So dia pernah mencatatkan kenaikan keuntungan ataupun saham dia pernah naik sehingga RM4.80. Okay, so ini mungkin zaman kegemilangan dia lah, sebelum dia turun. Okay, dia punya mendadak, dia punya turun tu. Okay, so sebelum dia turun begitu bawah sekali. Okay, dia turun. Okay, so daripada harga RM4, okay, RM4.80 tu, okay, dia turun sehingga harga saham tinggal 20 sen, 28 sen saja. So daripada tahun 2014 sampai ke tahun 2020 sebenarnya saham ni buat downtrend. Okay, begitu lama saham ni buat downtrend. Okay, kita tengok lepas PKP pun, okay, saham ni still buat downtrend. Okay, lagi downtrend. Okay, so saham ni pernah mencatat paling rendah sekali. Okay, ini support dia. Okay, 6 sen setengah je. Okay, dia punya saham. Okay, selepas PKP, saham tu naik. Okay, dia buat satu lagi resistance. Okay, dia buat resistance kat sini. Okay, dia buat resistance. So saham tu bergerak. Okay, dalam dengan so dia buat lagi support dekat sini. Support baru dia. Okay, so saham tu daripada 6 sen setengah dia naik, dia pecah dia punya resistance dekat sini. Okay, resistance, dia pergi kat resistance, dia buat satu support baru. Okay, 8 sen setengah. 8 sen. Okay, sebelum dia bermain-main di kawasan 8 sen ke 11 sen. Okay, sebelum pada Ogos, okay, pada Ogos dia pecah dia punya resistance untuk buat satu resistance baru dekat sini. Okay, satu resistance baru. Okay, mungkin tak tahulah, mungkin syarikat ni buat dapat projek baru ke apa, so dia pecah dia punya resistance dan dia buat resistance baru dekat 14 sen setengah. Okay, so sekarang ni dia lepas tu dia turun. Okay, dia buat satu lagi support kat sini. Okay, dan satu lagi. Okay,
Okay, so sekarang ni saham ni berada di sekitar 11 sen setengah ke 14 sen setengah. Okay, so saham ni kita nak tengok satu lagi resistor kat sini kan. Alright. Okay. So satu lagi resistor dekat 12 sen setengah. Okay, 12 sen setengah. So ini resistor lama ni lah dekat sini. Okay, so kita nak tengok sama ada saham ni. So sekarang dia berada dalam lingkungan 12 sen setengah ke 11 sen setengah. Okay. So kita nak tengok saham ni adakah dia bergerak ke atas. Okay, kita nak tengok. Adakah dia akan bergerak ke atas. Okay. Ataupun ke bawah. Okay. So aku rasa dia dah berada di, dia dah pecah dia punya support dia ni. Pecah support 11 sen setengah dan dia turun kepada 11 sen. Okay, so sekarang ni dalam lingkungan 11 sen ke 12 sen setengah. Okay, so sekarang kita nak tengok sama ada saham ni support energy ni nak bergerak ke atas ataupun nak bergerak ke bawah. Yes, pertama sekali kita tengok MA dulu lah, MA cross. Okay, MA cross, kita tengok MA cross dia. Okay, so MA cross, ini cantik sebenarnya. Kita tengok dia dah cross dekat sini ke bawah. Okay, so dah saham ni sebenarnya based on the MA cross, dia nak ke bawah. Okay, sebab apa? Tanda dia cross, yang merah ni cross. Okay, sekejap. Okay, dia dah cross kat sini. Okay, so dan harga tu kat cross ni berada di bawah persilangan. So bermaksud harga saham ni mungkin nak downtrend. So itu pada MA cross lah. So MA cross kita pergi kepada MACD ya. MACD. So MACD kita tengok kita ada dead cross kat sini. So dah ada dead cross bermaksud saham ni nak bergerak ke bawah. Dia nak bergerak ke bawah. So nak kata dia so sekarang ni yang biru tu pun dah mula nak menjarakkan diri pada merah, bermaksud memang dia nak ke bawah lah. Dia nak ke bawah. So kita tengok pada weekly pula. Weekly lagi tak nampak. Dia dah ada tu. Dia dah cross, dead cross pun. Weekly. Alright, so maksudnya dia dah nak ke bawah juga. Untuk monthly pula, monthly memang dia dah cross kat sini. Memang dia dah cross, tapi dia tak ada kekuatan sebenarnya. Saham tu tak ada kekuatan untuk naik. So mungkin dalam jangka masa lama mungkin saham ni nak bergerak ke atas, tapi dalam jangka masa terdekat ikut kepada MACD, dia daily and weekly saham ni nak ke bawah. Kalau dia pecah 10 sen ni memang dia akan terus pergi ke support dia yang seterusnya yang lama. 8 sen ni. Alright. So itu MACD. Kita ke pada RSI. RSI dan stochastic. Stochastic. So tengok daily dia, dia dah ada dead cross sama juga, nampak? Dia dah nampak. Dia dead cross kat sini. So dead cross menunjukkan bahawa saham ni cangkuk dia pun dah ke bawah. Sama dengan RSI juga, cangkuk pun dah ke bawah. So bermaksud saham ni nak ke bawah. Kita tengok satu lagi indikator. Kalau boleh nampak indikator dia tak ada. Tak ada. Alright, so kita pergi kepada weekly. Saya weekly pun sama, nampak? Lagi pula ke bawah. Lagi pula stochastic dia memang dah ke bawah. So memang saham ni nak ke bawah. Dengan momentum macam ni sebenarnya saham ni memang nak ke bawah. So kita tak tahu bila benda ni nak ke atas. Nak ke atas. So kita tengok pada monthly pula. Monthly dah sampai ke overbought. Dah overbought. So sebenarnya monthly berkemungkinan dia tunggu untuk ke bawah juga sebenarnya. Dia nak tunggu pada ke bawah juga. Kita tengok pada weekly. Alright. Kita tengok weekly dalam harga yang lebih kurang sama dekat sini. Harga lebih kurang sama dekat sini, kita tengok dekat sini Ada satu
penurunan dekat stokastik ni. Okey, dan juga dekat dekat ni. Okey, so maksudnya ada sedikit penurunan ke RSI dan juga stokastik. Okey, so bermaksud saham ni nak ke bawah. Okey, walaupun nampak macam tak berapa ke bawah untuk RSI tapi ada sedikit penurunan. Untuk weekly, untuk daily pula. Okey, daily kita tengok daily. Okey, daily. Daily pun sama sebenarnya. Sini okey, kita tengok sini. Paras sini. Okey, kita tengok paras sini Okey, paras sini. Yang ini dan yang ini. Okey, harga sama dekat situ. Kita tengok dekat RSI dia. Okey, dia nak mula turun. Okey, tu. Okey, so dia dah mula turun. So bermaksud memang saham ni nak ke bawah. Okey, memang saham ni nak ke bawah. So itu adalah jangkaan akulah. So saham ni, okey, kalau ikut secara keseluruhan dia nampak nak ke bawah tapi secara keseluruhan dia berbentuk sideways. Okey, so berbentuk sideways bermaksud berkemungkinan dia akan bermain dalam around paling tinggi pun berkemungkinan dia akan sampai 12 sen setengah ke paling bawah 10 sen. Okey, kalau dia nak ke bawah lagi dia akan break ni sampai ke 8 sen. Okey. So dalam mode sekarang ni saham ni akan bergerak ke bawah. Okey, berkemungkinan dia akan bergerak, dia akan jumpa support dia 10 sen. Kalau dia boleh bertahan, dia mungkin akan buat correction ataupun dia akan buat lantunan sikit. Okey, tapi ikut kepada pattern dia nampak macam sideways je. Okey, tak adalah nampak drastik dia akan naik. Walaupun naik dia pun tak nampak drastik tu naik lah. Okey, so kalau dia break 10 sen dia akan turun lagi ke bawah. Okey, alright. So itu saja untuk review untuk saham Sapura Energy. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.